السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sambung muka surat 189, masalah 109. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sabarkan lapar dalam masa utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh pergi berperang. Kita masih membahaskan kelaparan, kesusahan yang ditanggung oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang telah kita bahas beberapa bulan yang lalu. Bagaimana kelaparan yang mereka tanggung tidak meringankan mereka dari ibadah, tidak mencacatkan perjalanan jihad mereka. Bahkan ujian kelaparan itu menjadi biasa bagi mereka, sehingga kita baca dah hadis pada 2 bulan yang telah lalu bagaimana pernah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi para sahabat makan
dengan sebiji buah tamar seorang satu. Sebiji tamar. Bukan sekotak, hak tu kita. Sahabat sebiji. Itulah yang mereka makan, itulah yang mereka hidup dengan izin Allah. Jihad tak pernah tinggal. Ibadah semakin kuat dan semakin kuat. Malam ni masalah 109 berhubung dengan suatu kisah yang akan kita baca. Kelaparan yang sahabat tanggung ketika mereka dihantar di dalam suatu misi untuk berperang yang dihantar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu gerakan ketenteraan yang Nabi kirim, dan ia menjadi perkara biasa yang Nabi arahkan sahabat, terutama untuk mengintip pergerakan musuh. Baik. Sesungguhnya pada tahun yang ke-8 Hijrah, atas qaul yang masyhur dan hadis yang masyhur, telah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam akan satu tentera kecil lebih daripada 300 orang. Almarhum pengarang kitab memulakan perbicaraan pada masalah 109 ini dengan menyebut peristiwa ini berlaku, perutusan tentera ini berlaku pada tahun yang ke-8 Hijrah. Boleh jadi sebelum Fathul Makkah. Itu lebih kuat. Itu lebih kuat kerana selepas Fathul Makkah adalah kekuatannya berlipat ganda. Kenapa kita sebut Fathul Makkah? Kerana Fathul Makkah berlaku 8 Hijrah, tetapi pada bulan Ramadan. Pengarang kitab sebut 8 Hijrah dengan tidak disebut bulannya, dan kemungkinan sebelum Fathul Makkah, untuk menggempur musyrikin Makkah. Pimpinan Abu Sufyan pada waktu itu, yang akhirnya Islam radhiyallahu anhu, yang sudah semakin lemah, terutama setelah termeterainya perjanjian Hudaibiyah pada tahun yang ke-6 Hijrah, terutama juga apabila Islamnya, dua pimpinan kanannya pada hari yang sama, waktu yang sama, tahun ke-7 Hijrah, iaitulah Islamnya Khalid ibn Walid dan juga Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma, yang dengan keislaman mereka menguatkan lagi kekuatan Islam, kerana Khalid dan Amru adalah sahabat di kalangan jenderal perang
yang mahir dalam taktik peperangan. Maka 7 hijrah mereka memeluk Islam. 8 hijrah Fathul Makkah. Oh, ini kekuatan. Maka kita yakin peristiwa ini berlaku sebelum Fathul Makkah. Sebab disebut 8 hijrah. Jumlah yang dikirim Nabi 300 orang sahaja. Baik. Di dalamnya, yakni di dalam tentera itu, adanya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan telah dijadikan oleh Nabi akan kepala dan pemimpin tentera itu seorang sahabatnya yang besar, namanya Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Perhati tengok perangai Nabi. 300 orang ni Nabi lantik Abu Ubaidah radhiyallahu anhu sebagai komandan perang. Di dalamnya turut sama adalah Sayyidina Umar. Kalaulah tuan-tuan muslimat mahu membahaskan tentang iman dan takwa, tentulah kalah Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah, tentulah menang pada sudut keimanan takwa Umar Al-Khattab. Tetapi Nabi tidak melantik Umar menjadi komandan perang. Ini Rasulullah. Sebab itu bila kita belajar ilmu pengurusan, kita belajar manajemen dulu, antara benda yang diajar pada kita ialah meletakkan seseorang sesuai dengan tugasnya. Itu manajemen. Dia bidang apa? Dia pakar dia apa? Letak dia di situ. Dia jenis reti tampal poster. Tampal poster lah. Jangan suruh dia ceramah pula, dia tak reti. Letak pada orang dia. Dia ni reti apa? Dia tak reti apa? Dia isap okok bagi okok kat dia, biar dia isap sampai mati. Dia tak reti apa. Tuan-tuan muslim, ini Rasulullah aja. Walaupun Umar, berapa kali Nabi mimpi Sayyidina Umar? Beritahu. Nabi pernah mimpi Sayyidina Umar memakai jubah yang labuh sampai tutup kaki dia, sapu lantai. Maka bila Nabi besok pagi cerita pada sahabat, sahabat tanya apa makna dia. Ketika itu Umar tidak ada dalam majlis itu. Nabi tak habaq. Sebab Umar tak adalah Nabi sebut. Maka Nabi kata, itulah iman Umar. Tuan-tuan kaji Al-Quran. Berapa banyak ayat Quran tentang hukum hakam. Bukan sekadar ayat, tetapi hukum hakam turun kerana mulut Umar. Tuan nak cerita sembang bab hukum apa? Beritahu. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan kamu jadikanlah maqam Ibrahim itu sebagai tempat sembahyangmu. Maqam Ibrahim depan pintu Kaabah belah kanan sikit.
tapak kaki Nabi Ibrahim di atas seketul batu. Omar tanya tu. Waktu tawaf, Omar tanya Nabi, ni batu apa ni? Nabi kata, ni maqam Ibrahim. Batu yang Nabi Ibrahim berdiri atas dia. Ada kesan tapak kaki kan? Kita biasa tengok kesan tapak kaki Nabi Ibrahim atas tu. Lalu Umar kata, boleh tak kita semayang tepi ni? Turun ayat. Ambillah olehmu, kata Allah, akan maqam Ibrahim menjadi tempat solatmu. Mulut Umar. Ketika Umar merasa fed up melihat sahabat minum arak, tak haram lagi. Umar tanya, bila lah nak haram arak? Turun Al-Ma'idah, innamal khamru wal maisiru, sampai habis. Turun ayat tu. Arak, judi, tenung nasib, sembah berhala, rijsun min amali syaitan fajtanibuhu. Itu semua kerja setan, jauhkanlah. Mulut Umar. Ketika Umar merasa tidak senang melihat muslimat, perempuan-perempuan di Madinah masih tak proper tutup aurat, masih tak berapa proper, Umar rasa tak senang. Lalu menyembang dengan Rasulullah. Lalu Allah turunkan Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Al-ayah. Wahai Nabi, beritahulah kepada isteri-isteri kamu dan anak-anak perempuan kamu dan seluruh perempuan yang beriman, supaya mereka melabuhkan tudung mereka, tutup juyub. Juyub ialah belahan dada. Juyub 18 SX. Senang faham, no? Juyub belahan dada, tutup. Mulut Umar. Oh, banyak nak sembang. Subhanallah, Allahu Akbar. Tak tahu nak cakap, hebat dia. Tetapi Rasulullah tidak melantik dia menjadi komandan. Sebaliknya Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Dan kalau kita kaji Al-Quran, tak silap saya ada satu ayat saja yang turun tentang kisah Abu Ubaidah, iaitulah ayat terakhir daripada surah Al-Mujadilah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ayat tu panjang, ayat last surah Al-Mujadilah ayat 22, last sekali. Kisah Abu Ubaidah yang telah membunuh ayah kandungnya sendiri di dalam peperangan Badar. Maka dia merasa sedih, sedangkan ayah dia kafir. Ayah dia, tapi ada perasaan sedih tu. Maka Allah turunkan ayat terakhir Al-Mujadilah menghiburkan Abu Ubaidah bahawa tindakan dia adalah benar. Satu tu kalau tak silap saya, satu tu saja ayat berbanding dengan Saidina Umar. Tetapi itulah Rasulullah ajar. Right person for the right job. Itu memang kaedah.
Orang yang tepat pada kerja dia, letak kepakaran dia, kehebatan dia. Cuba tuan-tuan fikir, kenapa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika selesai perjanjian Aqabah yang kedua, setahun sebelum hijrah, perjanjian Aqabah yang pertama, lepas tu tahun depan yang kedua, tahun depan tu hijrah. Kenapa Rasulullah memilih apabila menerima Islam lebih kurang 12 orang Ansar dalam peristiwa Bai'atul Aqabah yang pertama di Mina pada hari Tasyrik? Nabi jumpa orang-orang Ansar yang buat kerja haji di Mina, haji cara jahiliah pada waktu itu. Maka mereka terima Nabi, dan bila mereka nak balik, Nabi kirim oleh-oleh kepada mereka. Oleh-olehnya ialah Nabi mengirim Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, syuhada Uhud. Mus'ab bin Umair Nabi kirim ikut orang-orang Ansar balik ke Yathrib, ke Madinah. Kenapa? Kenapa tak pilih orang lain? Ini kita mesti belajar dalam hidup. Pentadbiran, management, susun anak-anak, macam-macam kita boleh bahas. Organisasi, kita mesti bijak melihat. Kenapa Nabi memilih Mus'ab bin Umar untuk jadi peneman balik ke Yathrib, pergi ke Yathrib? Sebab Mus'ab bin Umar adalah sahabat Nabi yang sudah terbiasa dengan orang-orang kenamaan. Nanti di Madinah, Mus'ab akan jumpa Sa'ad bin Mu'adh, ketua Aus. Mus'ab akan jumpa Sa'ad bin Ubadah. Mus'ab akan jumpa Hudhair. Ini ketua-ketua kaum yang mesti dihormati. Dan Mus'ab, dia dah biasa kerja ni. Takat jumpa YB apa menteri, dia dah biasa kerja ni. Ini Mus'ab. Bila dia buat kerja ni? Waktu di Makkah. Ayah dia orang kaya, ayah dia jutawan Makkah. So selalulah buat makan-makan, koktel lah apa macam-macam, buat majlis besar-besar. So nak sambut tetamu ni siapa? Mus'ab. Dia didetailkan oleh ayah dia. Ini setiausaha kementerian, sini duduk. Ini timbalan menteri, duduk sini. Dia yang sambut. Dia dah biasa kerja tu. Maka Nabi utus dia ke Yathrib, jumpa Sa'ad bin Mu'adh, Sa'ad bin Ubadah, jumpa pemimpin masuk Islam habis puak-puak tu. Ini hebat Rasulullah. Kita mesti belajar daripada sikap itu. Kenapa Hudaibiyah, bila tertahan di Hudaibiyah, Nabi kirim wakil untuk berbincang Saidina Uthman? Kenapa tak pilih orang lain? Kenapa pilih Saidina Uthman? Sebab Nabi baca dah pemimpin Makkah Bani Umayyah, iaitulah Abu Sufyan. Saidina Uthman Bani Umayyah, kroni, geng, bincang elok. Coba hantar Sayyidina Umar tengok, dia kerat 16 situ lah. Ini bijak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tak letak Sayyidina Umar sebagai pemimpin komandan dalam misi ini, tetapi seorang panglima perang. Dan memang Abu Ubaidah jawatan dia general, dia panglima perang. Tak semua orang jadi general zaman Nabi. Amru, Khalid, Abu Ubaidah, tak ramai.
Yang lain sahabat yang ada kepakaran masing-masing. Dan Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah adalah salah seorang sahabat Nabi yang dijamin syurga. Allahu Akbar. 10 sahabat Nabi yang masuk syurga. Antaranya Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Baik. Maka itulah masa kena kelaparan sampai mereka itu mengenyangkan makan ikan ambar. Tak ada apa nak makan, makan ikan. Baik, kisah dia begini. Inilah awal kisahnya. Mahu disebutkan di sini serta dengan hadisnya yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, an Jabir ibni Abdillah qala ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu 300 nahmilu zadana ala riqabina. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jabir bin Abdullah adalah ketua pasukan pemanah di dalam peperangan Uhud. Jabir dialah ketua 50 orang yang bertahan di atas bukit pasukan pemanah Jabal Rumat yang kita ziarah di Madinah itu. Daripada 50 orang hanya bertahan 10 orang sahaja, termasuk Jabir. Yang lain diuji dengan harta yang berlungguk-lungguk di bawah bukit pemanah yang mereka turun mengambilnya. Ayah Jabir inilah Abdullah Al-Haram yang telah mati syahid dalam peperangan Uhud. Ayah dia, ketika Jabir menangis melihat jasad ayah dia Abdullah Al-Haram, lalu Nabi tanya, "Ndak tak saya beritahu apa yang berlaku di antara Allah dan roh ayahmu?" Jabir kata, "Ndak." Lalu Nabi kata, "Ayahmu sedang berbual-bual. Ayahmu sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayahmu meminta supaya dihidupkan kembali untuk dia berperang lagi, untuk dia mati lagi, kemudian hidup balik, perang lagi, kemudian mati lagi. Kerana nikmatnya mati syahid, dia minta dengan Allah." Oh, Allah kata tak boleh. Lalu Abdullah tanya Allah, "Kalau begitu, siapa nak beritahu keadaan saya, nikmat syurga dengan nikmat mati syahid apa semua ni?" Lalu Allah kata, "Aku akan beritahu." Lalu turunlah juzuk 4 Ali Imran, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khawfun 'alaihim walahum yahzanun." Allahu Akbar. Turun ayat tu. Tuan cari dalam juzuk 4 ayat 100 lebih Ali Imran, tentang orang-orang yang mati syahid
Allah kata mereka tidak mati, mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan mereka mendapat rezeki. Allahu Akbar. Itu kelebihan mereka. Ini anak dia Jabir bin Abdullah. Baik, Jabir ambil hadis. Kata Jabir, telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan satu tentera kecil, kepalanya dan pemimpinnya Abu Ubaidah bin Amir bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu, dan banyak bilangan kami itu, yaitu 300 orang yang menanggung bekalannya atas batang lehernya. Maksud tanggung bekalan tu adalah sikit, bukanlah membawa bekalan yang banyak. Baik. Kata setengah riwayat hadis ini, adalah utusan Nabi sebanyak orang ini, yakni 300 ini, ada di dalamnya muhajirin dan orang-orang Ansar. Diutus Nabi pergi di kampung orang Juhainah, satu puak nama dia Juhainah, yang tinggal di tepi laut, kira-kira 5 hari perjalanan daripada Madinah. Telah disuruh Nabi akan mereka ke situ untuk mengintai kalau ada angkatan makanan dan barang perniagaan orang-orang Quraisy di Makkah melalui tempat itu. Sekiranya ada mereka itu menempuh jalan itu, hendaklah samun segala hartanya dan lawan mereka itu berbunuh-bunuh. Tuan-tuan kena faham elok-elok. Islam bukan agama pi rompak harta orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan 300 orang ni pergi di satu kawasan di tepi pantai, kampung milik orang-orang puak Juhainah, di mana puak Juhainah ini tidaklah diganggu. Tetapi Nabi perintahkan 300 orang ni duduk di situ, tunggu dan tengok. Kalau ada puak-puak musyrikin Makkah baru balik berniaga daripada bumi Syam, lalu aja sekat. Bahasa tulis ni samun, bahasa kitab samun. Bukanlah makna Nabi ajar mencuri, dah, na'udzubillah. Tetapi nak sebut rampas dan ambil. Kenapa? Sebab harta di dalamnya milik sahabat. Tuan-tuan muslimat, ingat balik perang Badar. Perang Badar tercetus kerana kes itu. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat maklumat bahawa musyrikin Makkah nak lalu di pinggir Madinah, waktu tu Abu Sufyan, maka Nabi arahkan sahabat. Nabi kata, keluarlah dan tahanlah mereka. Lalu Nabi kata, semoga Allah mengurniakan harta kepada kamu. Kenapa? Sebab Abu Sufyan dia pergi berniaga, di antara barang yang dia jual ialah barang-barang milik sahabat yang sahabat tinggalkan dalam peristiwa hijrah. So itu milik sahabat. Tu yang Nabi kata, pis tahan mereka, sekat, ambil.
sebab harta kamu. Tu hukum, hak kita. Mereka pergi ambil, buat pelari berniaga. Maka Nabi kata tahan. Tu yang sahabat keluar. Cuma Abu Sufyan dapat menjejaki, boleh bau kehadiran sahabat. Maka Abu Sufyan telah mengubah haluan dan terlepas. Cumanya ada seorang musyrikin, dialah yang jadi punca Badar. Apabila dia memacu kudanya dengan arahan Abu Sufyan, Abu Sufyan suruh dia beritahu Abu Jahal bahawa barang dagangan selamat. Tu aja. Tapi si Mamat ni, dia sudah potong hidung kuda dia, dia toreh pipi dia, dia koyakkan baju dia. Ketika dia sampai ke Makkah, lalu dia melaungkan pada Abu Jahal, tengoklah apa yang Muhammad dah buat. Itulah punca perang Badar. Abu Jahal tengok, marah selalu, akhirnya perang. Itu punca dia. Si kapi jahat ni lah. Asalnya tahan harta, tu aja, ambil sebab hak sahabat. Ini bukan Robin Hood, bukan Robin of Sherwood, pi rompak orang kaya, pi bagi orang miskin. No, Islam tidak membenarkan tujuan, menghalalkan cara. Tak boleh. Cara mesti elok, tujuan mesti elok. Makanya Nabi kata, Nabi pesan, pergi ke kampung Juhainah, tunggu di situ. Sebab Nabi tahu, itulah antara kampung di tepi laut yang musyrikin Makkah akan lalu balik daripada Syam. Maka Nabi kata, kalau ada harta, ambil. Kalau berlaku pertempuran, bunuhlah. Itu Nabi pesan kepada para sahabat. Baik. Maka pergilah orang-orang 300 itu menjunjung taat sebagai yang disuruh oleh Nabi dan diberi oleh Nabi satu uncang besar buah kurma akan jadi bekalan makan di jalan. Dan orang-orang tentera itu ada juga membawa bekalan itu. Tak ada apalah nak pi. Nabi bagi satu uncang besar buah kurma. Besar mana uncang pun tidak disebut oleh pengarang kitab. Tapi satu uncang lah. 300 orang punya nak makan, tuan-tuan. Oi. 300 orang, satu uncang kurma. Tuan-tuan boleh bayanglah. Kalau 300 kotak tu boleh gagah lagi. Sikit-sikit. Ni 300 orang, satu uncang. Boleh agaklah banyak mana buah kurma yang Nabi bekalkan kepada mereka di dalam peperangan itu. Ini makanan untuk mereka. Baik. Telah berkata Jabir. Lalu Jabir berkata, Fafaniyazaduna hatta an kana yakunu lirrajul minna kulla yawmin tamrah. Di dalam berjalan itu habis bekalan kami hingga bahawa ada jadi bagi seorang daripada kami tiap-tiap hari makan sebiji kurma. Sebiji kurma. La ilaha illallah, tuan-tuan. Tak boleh nak bayang, tuan-tuan. Inilah sahabat. Nak pergi bukan pergi makan angin macam kita. 80,000 ke 800,000 dijangka rakyat Malaysia. Kehatnyai ke Siam. Kona apilah Kedah Perlis pun, hampa pun. Kona lah sat. 80,000 ke 800,000 dianggarkan.
Makan tuan-tuan punya pukulan. Nak sebutnya, bukan pi makan angin. Nak pi tahan musuh. Berjalan tu 5 hari perjalanan daripada Madinah. Sehari makan sebiji buah kurma. Cuba bayang. Mampu tuan. Tapi itulah sahabat. Ya Allah, kelaparan yang tak dapat dibayangkan. Tuan-tuan boleh bayang, ketika tentera Nazi Adolf Hitler tumbang dalam peperangan di Stalingrad, dalam peperangan menentang tentera Rusia. Setelah Hitler menumbangkan Poland, negara pertama yang dia rembat ialah Poland. Selepas Poland ialah Austria. Selepas Austria, Czechoslovakia. Kemudian dia melebarkan sayap dia untuk menyerang Rusia, dan dia berjaya menghancurkan Moskow, dan tibalah keinginan dia untuk menghancurkan sebuah bandar yang dinamakan dengan nama Stalin, iaitulah Stalingrad. Bandar Stalin, Stalingrad dalam bahasa Rusia. Maka dalam peperangan itu tentera Hitler kalah teruk. Bukan kalah kerana peluru, tetapi kalah kerana kesejukan, kerana salji yang turun terlalu lebat, terlalu tebal, menyebabkan tentera Hitler tak tahan. Akhirnya mereka mati. Dan dokumentari yang kita lihat bagaimana tentera-tentera yang bertahan telah menyeret kawan-kawan mereka yang mati, kemudian dibuka pakaian perang, dibelah dada, dan dimakan jantung dan hati kawan-kawan sendiri kerana lapar. Ini peperangan Stalingrad. Paksa buat sebab lapar. Belah dada, ambil jantung, ambil hati, makan. Paru-paru tak usik sebab banyak asap rokok. Mereka tolak tepi. Mereka ambil jantung dengan paru, jantung dengan hati. Mereka makan. Kuda-kuda yang mati mereka makan. Kuda orang tentera, kawan mereka sendiri, mereka makan, belah dada dan memamah jantung dan hati. Ini berlaku walaupun Hitler ada jasa dalam peristiwa Holocaust, membunuh sejuta orang-orang Yahudi. Ketika Hitler menakluki Poland, Warsaw jatuh. Orang-orang pertama, golongan pertama yang dihimpun letak sebelah. Masuk 2 minggu, Hitler mengambil masa 2 minggu untuk melenyapkan Poland. Dikumpulkan rakyat Poland, dan golongan pertama yang diasingkan daripada orang ramai ialah rabai-rabai Yahudi yang pakai songkok, yang pakai topi hitam apa semua ni diasingkan. Rabai-rabai Yahudi diasingkan oleh Hitler daripada orang ramai. Dan rabai-rabai Yahudi ini di hadapan orang ramai ini telah diikat di tiang-tiang dan dibakar hidup-hidup. Itu Hitler buat. Dan dia telah membunuh sejuta melalui apa yang kita panggil chamber. Satu chamber yang dilepaskan gas beracun di dalamnya. Hampir sejuta yang dia bunuh, termasuklah daripada Rusia dan sebagainya. Cuma dalam peperangan Stalingrad dia mengalami kekalahan teruk, dan itulah ambang dia mula jatuh apabila ditambah pula dengan Britain di bawah pimpinan Churchill, Winston Churchill telah bergabung dengan Amerika bersama dengan Roosevelt, dan akhirnya bom atom digugurkan di Nagasaki dan Hiroshima yang menamatkan Perang Dunia Kedua 1945. Nak cerita lapar,
Sahabat tiap-tiap hari itulah makan sebiji buah kurma. Tuan-tuan bayang, sebiji buah kurma sehari. Ya Allah, kalau kita pakai tak ada, mati situ. Tapi inilah keimanan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan kehebatan mereka. Kata setengah riwayat hadis ini, apabila habis bekalan kami, maka kepala tentera kami yang bernama Abu Ubaidah pun menyuruh kumpulkan baki buah kurma. Siapa-siapa yang ada, maka dikumpulkan semuanya dan digaulkan semuanya sama-sama dengan buah kurma yang diberi uncangnya oleh Nabi tadi. Lalu Abu Ubaidah bagi arahan, siapa-siapa yang masih ada baki-baki buah kurma, campur-campur sikit dengan uncang yang Rasulullah bagi tadi. Kau ada baki sikit, kita campurlah dengan buah kurma yang sahabat-sahabat pun ada bawa seorang sikit dalam musafir perjalanan ini. Itu dikhabar dan diberi arahan oleh Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah, yang akan kita sambung kisahnya. Panjang cerita ni pada bulan yang akan datang. Saya tak boleh panjangkan, nanti jadi berlarutan kisahnya. InsyaAllah kita sambung pada bulan hadapan, dan kita akan melihat bermula daripada kisah ini, iaitulah pengumpulan saki-baki buah kurma yang ada di dalam uncang yang Rasulullah beri pada mereka, dicampur dengan baki yang ada pada sahabat yang bawa kurma juga, walaupun tak banyak campur. Dan kita akan lihat kisahnya pada bulan yang akan datang. Kesimpulan, muslimin dan muslimat, inilah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Susah macam mana pun, demi agama Allah, demi menjunjung perintah Rasulullah, mereka tidak peduli kelaparan, kesusahan. Itulah yang kita kena belajar. Demi menjunjung perintah Allah, kita sanggup bersusah payah kerananya. Dan bagi kita, apalah yang kita nak fikir susah sangat berbanding dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam
walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.